Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 135 surah Al-A'raf, ayat 135 surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma kashafna anhumur rijsa ila ajalin hum balighu idza hum yankuthun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka tatkala kami hapuskan wabak penyakit yang telah membunuh kebanyakan daripada jiwa mereka itu, hinggalah kepada tempoh masa yang mana mereka itu telah melaluinya. Detik awal wabak penyakit disebarkan hinggalah sampai kepada detik akhir wabak penyakit itu kami hapuskan. Tiba-tiba mereka itu mengingkari perintah-perintah kami setelah kami hapuskan ke atas mereka itu wabak-wabak penyakit. Ayat 135 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan ada beberapa bangsa, bukan bangsa Johor, ada beberapa bangsa di muka bumi ini yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azab yang amat pedih di dunia dengan didatangkan wabak-wabak penyakit, yang mana wabak-wabak penyakit merupakan azab Allah di dunia yang amat menyeksakan, memeritkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bangsa mereka itu
telah melalui tempoh masa yang Allah tentukan, daripada detik awal wabak penyakit menyerang hinggalah detik akhir wabak penyakit dihapuskan. Sayang 1000 kali sayang apabila wabak penyakit dihapuskan. Tiada lagi wabak penyakit yang membunuh mereka itu. Mereka lupa daratan. Mereka sekali lagi mengulangi pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Falamma kashafna anhumur rijsa ila ajalin hum balighu idza hum yankuthun. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan beberapa bangsa manusia yang Allah maksudkan di situ, antaranya bangsa Qibti yang merupakan bangsa paling bertuah. Dari bangsa Qibti itu lahirnya tokoh-tokoh kerajaan yang unggul, Fir'aun, dinasti Fir'aun. Fir'aun daripada bangsa Qibti. Begitu juga bangsa yang hebat mengambil alih kehebatan bangsa Qibti yang Allah hapuskan di muka bumi adalah bangsa Yahudi Bani Israel. Bangsa Yahudi Bani Israel. Allah perakukan bangsa Yahudi Bani Israel ini mengambil alih daripada bangsa Qibti. Maka bangsa Yahudi Bani Israel juga menghasilkan tokoh-tokoh hebat membentuk kerajaan di muka bumi. Pun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, dik kerana keingkaran dan kezaliman bangsa Qibti, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan bangsa Qibti di muka bumi ini. Tamatlah dinasti Fir'aun. Dan ianya peringatan kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Sejarah akan berulang. Bangsa Yahudi Bani Israel yang mengambil alih keunggulan kehebatan bangsa Qibti juga akan mengalami nasib yang sama. Ini bukan nasib labu-labi, tapi nasib yang sama. Tak mustahil Allah hapuskan bangsa Yahudi Bani Israel. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat 135 surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ila ajalin hum balighu, ila ajalin hum balighu.
hinggalah kepada tempoh masa yang telah Allah tetapkan, hum balighuh, yang mana mereka ini tak kiralah bangsa Qibti maupun bangsa Yahudi, balighuh, mereka pastinya akan sampai kepada tempoh yang Allah tetapkan. Daripada detik awal kemusnahan dengan serangan wabak penyakit, hinggalah merebak dan tak terkawal, hinggalah kemuncaknya. Hum balighuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahawa setiap bangsa itu Allah Subhanahu wa taala beri ruang dan beri peluang. Ada ruang dan ada peluang. Ruang dan peluang itu merupakan tempoh masa. Adanya detik awal, detik bermula, adanya detik akhir. Tempoh masa di mana mereka itu diserang. Siapa yang menyerang? Tentera-tentera Allah. Tentera-tentera Allah membawa penyakit. Tak kiralah tikus maupun kutu, kesemuanya itu tentera Allah pembawa wabak penyakit. Wal-'iyazu billah. Maka Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan perbicaraannya. Terhapusnya bangsa Qibti kerana wabak penyakit. Maka ianya memberi amaran dan peringatan kepada kita. Takkan bangsa Qibti saja. Bangsa Qibti telah menjadi bukti. Bangsa yang Allah hapuskan. Hapus. Tak ada lagi. Selepas ini bangsa mana pula? Bangsa Yahudi. Apa pun Allah hapuskan bangsa Qibti itu mesti ada sebabnya. Izahum yang kusun, kerana mereka itu mengingkari, melampaui batasan, menzalimi umat manusia, salah guna kelebihan yang Allah berikan, salah guna kelebihan yang Allah berikan, salah guna keutamaan yang Allah berikan. Ya, bangsa Qibti ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan. Maka lahir daripada bangsa Qibti kerajaan yang hebat, dinasti Fir'aun. Ahli-ahli geologi sejarah terkejut kerana dinasti Fir'aun ni ribuan tahun. Jumpa satu dinasti, ingatkan dah habis, jumpa lagi, sepanjang sungai Nil, daripada Iskandaria
sampai kepada Aswan, berapa ribu kilometer tu, sepanjang sungai Nil tu, apabila dikorek, apabila dibuat siasatan, banyaknya generasi Fir'aun. Rupanya Fir'aun ni ribuan tahun dia merentah dunia, bukan satu penggal, bukan 11 bulan dah digantikan dengan orang lain, menteri besar Johor. Dinasti Fir'aun ni tuan-tuan ribuan tahun. Sampai sekarang ahli geologi jumpa je, mereka pun dah pening berapa banyak dinasti Fir'aun ni. Allah perlihatkan, maknanya berapa ribu tahun dia merentah dunia, habis punah. Kemudian Allah mengakui serah Batten daripada bangsa Kibti, Batten diserahkan. Tu namanya dia ada penyerahan kuasa. Tapi ialah penyerahan kuasa daripada bangsa Kibti kepada bangsa Yahudi. Apabila bangsa Yahudi mengambil alih, adakah cukup ribuan tahun dua? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 135 surah Al-A'raf, ila ajalin hum balighu. Allah Subhanahu wa taala tidak binasakan bangsa Kibti, hapus kira bangsa Kibti secara mendadak, tidak. Allah Subhanahu wa taala beri ruang yang luas. Allah taala beri peluang yang panjang ribuan tahun. Berkali-kali didatangkan wabak penyakit, satu dinasti dengan satu dinasti habis. 7 kali bangsa Yahudi terselamat, kerana 7 kali bangsa Kibti didatangkan wabak penyakit. Apabila bangsa Kibti dia bunuh bangsa Yahudi, Fir'aun dulu dia benci dengan Yahudi, Bani Israel, dianggap saingan dia, maka dia bunuh bangsa Yahudi, Bani Israel. Tetapi Allah selamatkan bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah datangkan 7 kali wabak penyakit. Yang musnah bangsa Kibti yang zalim, yang selamat bangsa Yahudi. Dalam satu riwayat, apabila bangsa Yahudi mengambil alih, bangsa Yahudi pula melampaui batasan, mengulangi sifat buruk, mengulangi sifat kekejian bangsa Kibti. Gitu rupanya manusia ni, dia tak bolehlah over. Apabila harta melimpah ruah, harta benda, mata benda, apa benda melimpah ruah, dia mesti berlaku zalim. Kenapa begitu? Kerana apabila dah ada harta, dia akan nak memperbanyakkan lagi harta. Apabila dah ada money, bukan money changer lah, apabila dah ada money, dia nak banyakkan lagi money-nya. Money make money, money make money. Rupanya begitu. Jadi dia terpaksa berlaku zalim. Dia akan zalim
dan zalim dan zalim. Maka bangsa Kibti musnah dengan wabak penyakit. Bangsa Yahudi kini juga bakal musnah dengan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita bangsa Johor, jangan please, in English language you call what? Sheikh Yazid, please tolonglah, jangan ikut perangai jahat bangsa Yahudi Bani Israel. Nanti Allah datangkan wabak penyakit yang lebih dahsyat, yang akan menghapuskan bangsa kita habis. Dah tak ada lagi dinasti Tugiman, Tugiran, Tugimin, Tugirin. Dah tak ada lagi suku kaum Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman. Tak ada dah, habis. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tiba-tiba Johor ada 14 kes semalam. Setelah Johor 4 minggu kosong, 4 minggu zon hijau, sebulan Johor ni zon hijau kosong, 4 minggu, tiba-tiba 14 kes. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Singapura jangan cakaplah. Singapura setiap hari ratusan. Semalam aja pun 100 lebih. Tapi dah kurang lah. Tapi masih ratus lagi. Dekat aja dengan kita, bukan jauh mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apapun masa kita Syekh Yazid tak panjang. Pun begitu Syekh Yazid bertuah hari ini, dapat bangun awan untuk mendengar sedikit kuliah subuh. Maka junjungan besar Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat 135 surah Al-A'raf, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Tabrani. Inna hadzal waja'a awis saqama adzabun uzziba bihi ba'dul umami qablaku. Artinya bahwasanya penyakit-penyakit berjangkit, begitu juga penyakit-penyakit yang merebak, yang sentiasa berada di keliling kelalang manusia, yang sentiasa berada di keliling kelalang manusia. Apa penyakit berjangkit? Apa penyakit merebak? Apa pun penyakit, semua penyakit yang mudah berjangkit dan merebak. Inna hadzal waja'a awis saqama adzabun, bahwasanya penyakit-penyakit yang berjangkit merebak merupakan azab, uzzibabi, diazabkan dengan penyakit itu ba'dul umami, sebahagian daripada umat-umat manusia qablakum, yang terdahulu dari kamu. Maka Rasulullah beri peringatan, kita ni ada penyakit
yang keliling kelalang kita, penyakit yang tak berbahaya, selsema je. Tetapi Rasulullah memberi peringatan, penyakit selsema tu boleh berubah daripada penyakit yang tidak berbahaya, penyakit ringan, kepada penyakit yang berat, mengganas, merebak, berjangkit, tak terkawal, malah boleh membunuh manusia. Kerana ianya merupakan azab. Satu penghinaan. Allah hina bangsa Kibti. Bangsa Kibti dimatikan bukan dengan penyakit kronik, bukan dengan lemah jantung, masalah jantung, tak, jenis selsema je, tapi menyakitkan, menyiksa. Maka COVID-19 ini dia jenis-jenis selsema yang apabila menyerang, dia mula menyebabkan gangguan pernafasan. Apabila nafas dah terganggu, bahaya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nampaknya kuliah kita dalam tempoh PKP ni asyik cerita wabak penyakit. Ialah kalau tak cerita, sebenarnya dalam Al-Quran tu banyak ayat 132, 133, 134, dan hari pagi ni saya cerita ayat 135 surah Al-A'raf. Itu semua cerita wabak tu. Jadi kalau tak, mana nak cerita wabak, ceritalah kelebihan sedekah, supaya tuan-tuan sedekah, tabung masjid Pasir Pelangi, itu je lah. Tapi dah kena wabak, kena ceritalah bagaimana Al-Quran menyebut tentang wabak penyakit ni. Dia tak hilang punya, dia kiling kelalang kita. Allah yang akan hapuskan mengikut tarikh-tarikh, waktu-waktu yang Allah tentukan menghilang dan mendatang. Cukup 30 minit, nanti orang marah pula. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.